Hai guys, Hilmi di sini. Okey, jadi ramai yang bertanya kepada saya macam mana cara nak belajar bahasa Korea daripada mula sekali sampai jadi mahir. Okey. Video ini anda dapat tonton di YouTube, tapi bagi anda yang sedang menonton di TikTok, anda boleh subscribe YouTube saya. Uh, link, nama channel saya ada dekat komen. Alright, sebab dekat di TikTok saya tak boleh nak upload video panjang-panjang, so jomlah kita pakat tengok dekat YouTube. Okay guys, benda yang paling penting sekali nak belajar bahasa Korea, jom kita tengok apa. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda study flow untuk belajar bahasa Korea. Pertama sekali, benda yang saya nak tekankan sekali ialah anda memang kena belajar Hangul. Hangul ini sebenarnya gabungan konsonan dan vowel. Jadi, dia bukan seperti bahasa Mandarin, bukan seperti bahasa Jepun. Bahasa Jepun adalah berdasarkan suku kata. Bahasa Mandarin, bahasa Cina adalah berdasarkan perkataan itu. Perkataan itu bunyi lain, tulisan pun lain. Okay. Jadi dalam bahasa Korea ada konsonan, ada vowel, gabung dua, bentuk satu bunyi, boleh bentuk satu perkataan. Simple, sangat simple. Cabaran dia cuma sebutan. Jadi, kenapa kena belajar Hangul? Kerana dengan belajar Hangul lah dapat kita betul-betul guna sebutan yang tepat. Saya bagi contoh. Kagu. Okey. Kiok a, kiok u. Huruf ni kalau ditukar kepada bahasa Inggeris, dia boleh jadi mana-mana je antara tiga ni. Tapi yang mana satu betul? Kagu. Okey. Kalau kita belajar karakteristik huruf Hangul, kita tahu yang huruf kiok ni jika di depan dia ada sedikit bunyi K, jika di belakang atau di tengah-tengah dia akan bunyi G betul-betul seperti bunyi G. Kagu. Jadi benda inilah antara benda yang susah untuk kita sebut dengan betul sekiranya kita tidak belajar Hangul. Contoh kedua, henna. Walaupun dekat suku kata pertama has, bunyi je huruf dia S. Kalau ikut logik kita akan sebut sebagai S. Tapi kalau kita belajar Hangul, sifat S bertemu dengan N bunyi dia akan hilang. Ibarat jadi N terus. Henna. Okey. Jadi saya ada buat lesson selama 17 minit. Saya guide satu-satu setiap huruf bunyi dia macam mana di channel YouTube saya, Hello Hilmi. Anda boleh cari kelas Korea percuma episod 1 asas Hangul. Okey, kalau tengok di sini ada beberapa lagi video lain yang mungkin membantu. Ini mungkin sekadar benda-benda yang basic tapi saya rasa boleh membantu anda. Alright, kita tengok apa pula benda yang kedua kita kena belajar tentang bahasa Korea ni. Oh, sebelum tu saya lupa. Bagi anda yang sedang belajar menulis, membaca semua, okey, flow dia macam ni. Bila dah kenal huruf, sebut huruf tu. Okey, tengok video tadi, cuba sebut balik, dengar dan sebut balik apa yang saya sebut. Tulis huruf tu guna tangan supaya muscle kita boleh rekod dekat sini. Kalau berbeza dengan menaip, segala gerakan tangan kita akan lagi cepat untuk kita ingat di sini. Okey, ingat tu. Latih tangan anda, lembutkan tangan anda. Selepas dah kenal huruf, dah boleh sebut, boleh tulis balik, baca balik apa yang anda tulis. So dalam masa serentak anda kenal huruf, anda boleh baca, boleh tulis, boleh sebut sekaligus. Kena serentak. Okey. Dan kalau boleh, dalam masa sebulan kurangkan sebanyak mungkin bergantung kepada ABC romanization. Okey. Kemudian selepas dah boleh membaca, sebab membaca tu boleh belajar sendiri. Okey. Bila dah boleh membaca, kena ada satu guidance, satu benda yang guide. Contohnya buku ataupun website untuk anda belajar ikut silabus. Okey. Kenapa penting belajar ikut silabus? Supaya kita tak pening. Bila kita pening, kita cepat nak give up. Okey, silabus ini disusun, dah cantik disusun oleh website-website ni. Mula daripada benda yang simple, frasa mudah. Lepas tu akan belajar perkataan yang kita guna pakai setiap hari. Apa objek sekeliling kita, cara nak perkenalkan diri, cara nak tanya soalan, cara nak jawab soalan. Benda ni akan slow kita belajar dalam website ni. Dan saya akan gunakan contoh Talk to me in Korean.
Contohnya, Talk to Me in Korean, saya dah masuk. Saya masuk My Learning Center. Okay, saya buat account free je. Lepas tu saya masuk My Learning Center. Dalam My Learning Center ni ada Essential Korean Courses. Ini adalah bahagian yang percuma. Okay, bahagian yang percuma ada Essential Learning Courses. Sebagai contoh, lesson pertama dia, 안녕하세요, 감사합니다. Ini adalah benda yang pertama kita akan belajar. Kenapa? Kita akan guna setiap hari. 안녕하세요, 감사합니다. Jadi benda yang kita akan guna setiap hari perlu kita belajar terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kita confirm akan ingat. Kedua, ne, anyo, ne, okay. Ya, tak, apa? Okay. 안녕히가세요, 안녕히계세요. So benda ni semua benda yang basic. Benda yang confirm kita akan gunakan setiap hari. Dan dalam level 1 ni, sebagai contoh, terdapat 25 campur review 26 bahagian. Saya rasa dalam masa 2 bulan, mungkin 2 bulan kalau anda belajar secara relax, tak laju sangat, 2 bulan boleh siap. Okay. 2 bulan boleh siap. Satu lagi saya nak ingatkan, paling penting, kalau anda beginner, jangan skip satu pun lesson ni. Walaupun lesson tu nampak macam boring, belajar juga. Supaya pada lesson seterusnya, pada level seterusnya, anda tak akan terkeliru. Sebab level seterusnya akan lebih fokus kepada grammar dan cara nak gabung ayat. Contohnya, macam level 1 tadi, kita mungkin akan belajar ayat yang sangat simple. Ayat simple. 2 ayat yang pendek. Tapi bila contohnya bagi Talk to Me in Korean, level 2, anda akan belajar kerigo dan kemudian 그래서 oleh itu. Anda akan belajar cara nak menggabungkan 2 ayat ataupun hago, irang, dan atau dengan. Menggabungkan 2 kata nama. Selepas tu, ini pun but, however, 그렇지만, 그런데 ataupun hajiman. Ini adalah untuk membuat kontra antara 2 ayat. Jadi, nampak tak flow dia? Level 1 belajar 1 ayat simple. Level 2 akan gabung ayat simple itu menjadi 1 ayat yang panjang sikit. Nampak dah kan? Okay. Jadi macam biasa, go through one by one. Ingat, benda ni memang ambil masa. Setahun belajar bahasa Korea tu main-main je. Main-main. Nak finish level beginner tu pun okay lah, minimum lah setahun lebih sikit. Okay. Go through one by one. Katalah anda memang rajin, konsisten, dan orang yang berjaya adalah orang yang konsisten, masuklah ke level 10. Apa yang kita belajar level 10, apa yang paling susah ni? Idiom, apa lagi ya? Idiomatic expression, okay, dah ada. Grammar-grammar yang lebih susah yang digunakan dalam kehidupan harian tapi mungkin tak guna pada level beginner. Okay, so dalam drama pun kadang-kadang saya ada jumpa benda-benda yang macam ni, memang banyak guna dalam kehidupan harian. Saya boleh anggap kalau anda dah sampai ke level terakhir, level 10 ni, mungkin selepas 2 tahun, mungkin selepas 2 tahun setengah, maknanya anda dah tak ada masalah nak berkomunikasi. Okey, seterusnya, sebelum anda mula belajar, pilih satu website. Sebelum anda mula pilih satu website dan belajar, saya nak bagi sedikit rumusan ringkas tata bahasa Korea ni. Bahasa Korea ni basically ada 2 jenis ayat. Casual, cakap dengan kawan saja ataupun budak kecil. Contohnya, apa? Boya. Ini buku. 책이야. 뭐야? 책이야. Ending ya atau iya. Dan level kedua ialah 존댓말. Yang tadi casual, 반말, sekarang ialah 존댓말, sopan. 뭐예요? Ataupun formal, 뭡니까? 책이에요. Ataupun formal, 책입니다. Ini adalah kerana bahasa Korea adalah bahasa yang mengikut status sosial orang yang kita sedang bercakap tu. Kita tengok status dia apa dan kita pilih bahasa yang sesuai. Okay. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Malaysia mungkin ada saya, awak, tuan, encik. Okay, dan contoh-contoh seperti itulah. Tapi dalam bahasa Korea, perbezaan dia lagi banyak. Okay. Tidak semudah macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu dalam
Kes ni adalah lebih simple dan bahasa Korea adalah lebih detail. Okay. Saya tak cakap susah, dia cuma lebih detail. Okay. Bila anda belajar, anda akan biasa one day, so takkan rasa susah benda ni. Contohnya lagi, kaja, seperti yang kita selalu sebut, kaja, let's go, kaja ialah casual, banmal. Dan ada contoh lain, ada bentuk lain, kayo, let's go, sopan, atau kapsida, formal, kapsida, let's go. Okay, seterusnya, terdapat beberapa apps yang anda boleh guna pada masa yang sama. Anda belajar, sebagai contoh, menggunakan website Talk to Me in Korean tu, pada masa sama anda boleh gunakan apps ataupun website lain. Saya letak satu link kat sini. Anda boleh cari je 10mac.com, 10 of the best Korea free Korean learning apps. Apa yang ada dekat website ni, dia ada, website ni ada buat list segala, bukan segala lah, boleh kira top 10 application dan website yang dapat membantu anda belajar bahasa Korea. Dan saya boleh kata yang saya pernah cuba ialah Talk to Me in Korean. Seterusnya saya pernah cuba Memrise untuk menghafal perkataan. Anda dah hafal perkataan yang senang, lepas tu anda boleh hafal perkataan yang susah pula. So itu ikut level anda. Fungsi dia macam flashcard. Lepas tu bagi anda yang sedang belajar untuk mengambil exam topik, boleh download application Topic One. Ada Topic One, maksud saya topik kategori 1 beginner, dan topik intermediate dan advance topik 2. So dua-dua anda boleh praktis menggunakan application ni. Dongsa sebagai contohnya. Dongsa maknanya kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Korea, dia boleh berubah mengikut grammar apa yang anda nak cakap. Sebagai contoh, sebagai contoh, perkataan pergi. Dalam bahasa Korea, sangat penting untuk kita belajar dictionary form. Dictionary form ialah bentuk yang akan digunakan dalam kamus. Dictionary form bagi pergi ialah kada. Dalam bahasa Korea, perkataan kada ni boleh berubah kepada macam-macam perkataan lain mengikut maksud apa yang kita nak sampaikan. Ka, casual, cakap dengan kawan. Kayo, sopan sikit. Kamnida, saya pergi, dalam keadaan formal. Kamnika, pertanyaan dalam bentuk formal. Ataupun anda boleh kata kata. Ini adalah pergi. Bagi past tense akan tukar kata kepada kaso. Kaso ialah telah pergi. Dan sebagai contoh lagi, anda boleh tukar perkataan kada ini kepada perkataan lain. Contohnya kamyon, jika pergi. 갈 거예요, akan pergi. 가지만, pergi tapi. 갔는데, pergi tapi ada maklumat tambahan contohnya. Dan ini adalah contoh bentuk macam mana perkataan daripada dictionary form boleh bertukar kepada macam-macam maksud lain. Dan kalau anda sedang belajar bahasa Korea, saya sangat cadangkan gunakan kamus Naver Dictionary. Cari Naver Dictionary English. Naver Dictionary English. Sangat senang. Anda boleh guna bahasa Inggeris, go, jumpa kada, ataupun boleh guna bahasa Korea yang anda tak tahu, kada. Okey. Kamus ini sangat berguna, boleh cari maksud dan contoh sebagai saya bagi contoh. Contoh pun mengikut level 1, ayat simple. Tengok level 3 apa jadi. Ayat yang sangat panjang. Mantap. Okey. Perkataan kada, contohnya kita pilih satu perkataan yang maksud dekat atas ni, pergi. Kerana kada juga boleh bawa maksud bertukar, berubah. Pergi. Scroll ke bawah. Dapat banyak sangat contoh dia. Contoh sangat banyak, tinggal belajar je. Susah?
Jangan risau. Semua benda susah pada mula-mula. Study dulu slow-slow, tengok apa jadi. Kalau lompat-lompat tu memang susah. Okay. Study ikut flow. Flow mana? Flow yang saya cerita tadi. Okay. Sedikit sebanyak pula tentang website Talk to Me in Korean ni. Semua yang ditunjukkan, saya tunjuk dekat sini level 1 sampai 10 adalah percuma. Tapi website ini juga ada sediakan kursus-kursus yang berbayar. Kursus yang berbayar ni, saya bukan promote, saya cuma cerita je apa yang saya tahu. Ada dictation test, dengar, tulis, ada pronunciation guide, ada iyagi, cerita, maknanya orang Korea bercerita menggunakan bahasa yang natural dan kita cuba dengar 100% dalam bahasa Korea. Ada skrip semua untuk kita buat latihan, ada frasa-frasa berguna untuk beginner dan macam-macam lagi anda boleh tengok. Dan sekadar untuk beritahu, sekarang saya menggunakan basic membership. Jadi saya tak dapat sampel dialog video semua, quiz-quiz, premium lesson yang saya tunjuk tadi saya tak dapat semua. Dan kalau bagi anda yang berminat untuk daftar dengan mereka ni, $93 setahun, bersamaan RM375 untuk setahun, 12 bulan. So saya boleh kata, asal kira balik okay. Saya boleh kata quite murah lah, 7.75 USD, bersamaan sebulan RM31.30. Sangat murah, anda dapat sangat banyak guide, tinggal effort sendiri je untuk terus belajar. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri video ni, saya nak tunjuk dua website yang sangat berguna juga untuk anda yang mungkin dah berada di level intermediate dan ke atas. First, untuk semak tata bahasa, speller.cs.pusan.ac. Sini contohnya saya akan gunakan tata bahasa yang salah. Annyeonghaseyo, 검사하기, periksa. Salah. Annyeonghaseyo. So dia akan detect sebagai salah. Sekali lagi. 없었다고요. Saya sengaja gunakan ejaan salah di sini. Dia akan betulkan kepada ejaan yang betul. So ini adalah website yang sangat membantu. Website kedua ialah Verbix. Verbix ni untuk anda tengok macam mana bentuk dictionary form satu perkataan tu, dictionary form dia bertukar macam mana kepada bentuk-bentuk lain. Contohnya, saya masukkan perkataan kada. Tengok, informal law, which is cundem informal law ialah casual, banmal, okay, banmal. Bertukar pula kepada kayo, informal high sopan. Tapi masih dalam keadaan informal. Formal law, kanda, kebanyakan diguna dalam penulisan. Tapi bila kita bercakap dengan orang, kita guna kamnida. Kalkoya, contohnya banmal bagi future tense. Kalkoyeyo, cundemmal. Informal cundemmal bagi future tense. Kages습니다. Future tense dalam keadaan sopan. So memang nampak sangat banyak. Kita rasa macam susahnya nak belajar. Tapi tak semua kita perlu guna sekarang. Bagi beginner, jangan risau. Ikut je dulu apa yang dah ada dalam syllabus. Bila perlu baru rujuk dekat sini. Okay. Ini adalah sekadar rujukan. Ini ibarat kamus bentuk-bentuk kata kerja. Kita tak perlu tahu semua benda dalam kamus. Tapi bila kita perlu, benda tu ada dalam kamus. Got it? Okay guys. Dan last sekali, kepada anda yang belajar-belajar semua, tak tahu nak belajar macam mana, tak tahu nak praktis macam mana, anda pun boleh juga contohnya buat video apa-apa je dekat social media, dekat TikTok, dekat YouTube ke mana-mana. Praktis je cakap. Jangan malu, sebab kalau malu memang takkan ke mana. Okay, so saya harap membantulah video saya pada kali ini. Kalau membantu semua, share ke, like, subscribe, komen. Dan jangan lupa
belajar slow-slow asalkan tak give up. Fighting. Yolkong. Bye.